merupakan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah, tu sumber dia. Datang daripada Islam, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah merupakan yang terbaik dan yang sempurna. Apatah lagi Rasulullah SAW ni merupakan labinah, batu-bata yang sudah sempurna. Selalu kata macam buat rumah lah, daripada Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, satu bata je kosong, akulah yang melengkapkan. Zaman kita ni zaman perutuh dah. Tu tukar cabut. Kadang-kadang tukar cabut tu kapiah ke serpang, tukar cabut tu. Tu jadi masalah. Apapun insya-Allah, kitalah yang kita diharapkan dapat melengkapkannya. Jadi antara tugas dan tanggungjawab yang diperintah oleh Allah SWT adalah untuk melengkapkan diri sebagai seorang pendakwah. Ini adalah melalui proses tarbiyah. Iaitu kita berdakwah ajak proses tarbiyah. Ialah kadang-kadang ada kat dalam PAH ni, ia tambah tarbiyah nak naik pok atas lalu. Usrah dak masuk, tamrin dak masuk. Ini jadi masalah. Dah setahun dua tutup kung lalu. Jadi dia kena mengikuti proses seperti ini. Proses pentarbiyahan. Dia usrah ni ialah sacak kali kadang-kadang kita sebut masalah tarbiyah ni macam obat kuruh lah. Saya cak umpamakan macam orang nak kuruh. Semua gemuk nak kuruh lah ke. Tapi bila tengok kena diet, kena jogging, hot tu tak tahan. Semua nak kuruh lah ke. Bagus. Tu. Tapi nak ikut pengaturan dia tu. Tu tak tahan bang. Akhir dia kata ala Allah, atas Tuhan lah. Kalau nak kuruh juga. Dia pakai ayat lagu tu payah. Kena ikut proses. Nak ni anak muda ni. Memang begitulah proses. Dan bukan sehari dua. Kalau dia sebut Nabi Nuh 950 tahun, siapa nak jadi setiausaha dia kamu? Dah agak. Ni kita baru 2 tahun rembah faedah. Tu. Baru separuh 2 tahun rembah faedah. Keluar lipah dah. Kalau ikut Nabi Nuh kamu, 950 tahun mampu itu. Tapi kita pun nak balik depan Allah ni kadang-kadang malu. Umri ummati baina 60 wa 70. Rasulullah kata umat aku ni umur dia lewat 50 60 tahun. Kadang-kadang 40 tahun baru masuk PAH. 50 tahun baru masuk PAH. 52 tahun keluar dah. 2 tahun nak bawa PAH salah. Nak bawa ni. Nabi Nuh mari dengar 950 tahun. Nabi Ibrahim mari dengar 450 tahun. Kita 2 tahun. Masalah lah. Pintu surga mana kita nak masuk? Ni kita ni pendakwah ni biar nampak. Pintu mana nak masuk? Sayyidina Abu Bakar tu semua pintu masuk. Semua pintu terbuka. Pintu jihad, pintu sedekah, pintu. Kita pintu sedekah nak masuk. Gagah umur kocek. Kalau hari jemaah tu mari ngatuk umur terlepas. Tu baru duria. Gaji 2,000, bui duria. Nak masuk surga ke mana gitu. Tu. Abu Bakar kata, tak ada. Tinggal Allah dan Rasul. Dah kita nak kata gitu. Malu kucing gitu. Kan itu antara persiapan ada ilmu. Saya rasa semua orang boleh faham dah ni. Yang kedua waqi'. Itu apa Ustaz ni pun dah sebut dah. Yang ketiga tentang kuah. Memang pendakwah perlukan kepada kekuatan. Ni kadang-kadang ngaji bahagian dakwah dah. Di Mesir 4 tahun duduk Masjid Azhar ngaji bahagian dakwah dah. Kelulusan universiti dakwah dah. Tu. Kelulusan 1. Ada orang masuk macam USM masuk UPM masuk bahagian pertanian dah. Tu. Tapi khusus nu hok kapung tanah lada 18 tahun dah. Tu. Duduk dalam medan ni satu hal. Kita di kampus rajin usrah program gini apa sebagainya. Bila ada dalam medan start. Cari pasangan isteri apa start kerja apa kadang-kadang sibuk tu je. Akhir tinggal kerja Islam, tinggal kerja dakwah itu. Jadi memerlukan kuah. Kekuatan antaranya adalah mental. Antaranya adalah mental kita, kekuatan mental kita. Sebab bila kita sebut Islam, ada seorang tu disebut, dia kata, bila kita nak bawa Islam ni, semua beci kita. Nombor 1 beci kita iblis. Dari jauh adang dia akan buat musuh dengan kita. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Yang keempat orang fasik. Yang kelima orang Islam ada ke? Akan dengki kepada kita. Sebab itulah kita tengok macam Malaysia ni PAS.
sebuah gerakan Islam di Malaysia ni, dan apatah lagi dia merupakan antara yang boleh membawa ke arah kemenangan. Ingat orang elok saja ke? Orang tengok kita, biarlah dia mandok. Yahudi dan Nasara akan berusaha membuat perancangan untuk menghalang kejayaan siapa saja yang dengki kepada Islam tersebut. Jadi kita kena bersedia dah situ. Mental kita ni kena tok dah keyakinan bahawa ini jalan yang dibawa oleh Rasulullah, pasti ada tribulasi. Betul, seorang pendakwah dia perlu melekatkan diri dia, antaranya bila sumber Quran tu sirah, kisah anbiya, kisah nabi, sirah perjalanan orang-orang yang berdakwah yang sebelum daripada kita. Sebab kerana itulah kekuatan-kekuatan ini perlu dibina. Antaranya apa yang dibawa dalam ayat ni, annalibikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ini kata-kata Nabi Lut, ya dah nak pertahankan malaikat yang datang. Kalau aku ada kekuatan ataupun keluarga, apa orang panggil kabilah yang kuat untuk pertahankan, memerlukan. Dan itulah yang diambil oleh zaman Rasulullah dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq selepas balik daripada Taif, hijrah Rasulullah SAW. Ataupun apa yang Rasulullah duduk dengan bersama dengan pak saudara dia Abu Talib. Walaupun apa yang berlaku pada Rasulullah tu ada hikmat di sebalik pada tu, tapi itu antaranya bagaimana Rasulullah mengambil ruang-ruang kesempatan untuk bertahan dalam melaksanakan kerja-kerja Islam. Ataupun dalam suasana yang menekan kita, masatumul ba'sa'i wad dharra'i wa zulzilu, sakit, kemiskinan, keperitan, sibuk apa, dia akan menekan kita. Yalah, kadang-kadang kalau dulu mak ayah kita UMNO je tu, macam mana itu kadang-kadang dia rela dia buat kerja parti kampung dia, mari Terengganu pergi dekat lain, balik rumah senyap waradong wabarakatuh. Sebab suasana dak tu betul diperlukan kekuatan seperti itu, fizikal, spiritual, jiwa, daya tahan. Sebab kerja Islam ni panjang. Betul kata kalau dak kita dak tahan orang derah berasa hati. Saya ingat Tok Guni Aziz dulu dia pesan, orang yang malu kalau tangan kotor dia sebab jadi petani kata. Orang yang malu takut kaki dia berdebu, jangan jadi peladang. Kalau orang tu nak jadi pendakwah, nak jadi ahli politik, dia malu muka dia nipis, derah naik merah, sebenarnya kata. Kata sikit merah halu nyala muka. Cacah halu linga gede-gede dah. Nak atau ni nak buat SB kau berat. Kita pergi cek sikit. Orang kata tok guru pok tumbuk halu dah. Nak mana lagu ni? Tu. Lagilah dak tahan. Orang pas ni boleh kata tok guru sikit demok halu. Dak kita nak suruh cari maklumat baru. Tu gilu kat program dia ambil gambar lu tengok dah. Tu. Awang pun tak boleh nak suara dah. Hasrat perjuangan kita dak nampak memang. Itu spiritual kena kuat. Dan itulah dilalui oleh mereka-mereka yang terdahulu. Bayangkan seorang diri, kalau Rasulullah seorang diri, penuh Rasulullah diterik ni, dia letak perut uta, orang lelaki pun ada tak berani nak tolong, dia rela berlari pergi royakkan anak Rasulullah Sadatina Fatimah, tak berani, padahal dia kuat kata takut kau rela, padahal Fatimah ni orang puang. Dia pergi berlari, akak buang apa ni buat atas belakang Rasulullah. Ada seorang sahabat tu nusuk pada dinding tu, apabila Rasulullah dijeruk tekuk dia, tu selendang Rasulullah dijeruk. Bila kawan tu lari dia pergi Rasulullah doa biar patah riak. Kalau kita nak suruh doa lalu tu Rasulullah kata, wahai laka mu ni tu, orang dulu ni belah gaji ngegaji, kepala ni belah dua, disikat belakang mereka dengan gerak besi sehingga terkeluar daging-daging daripada tulang dia. Mereka tetap bersama dengan perjuangan. Kita dah bagi orang ihsan ngajar dah, jangan nak sikat kepala. Sikat ni dah apa, sikat dengan sikat besi. Bayangkan mereka dulu direbuh dalam kawah seperti Masyitah. Bayangkan Ashabul Ukhdud yang dibakar dalam parit berapi, walaupun sekali tu baru dia ngucap bakar tu. Tu masuk juga dari kalangan ahli sihir yang bekerja makan gaji dengan Firaun, tapi dia tengok kebenaran, dia boleh istiqamah. Tu daya tahan nak sampai tahap tu. Kadang-kadang dengan kepayahan dia boleh hadap, dengan kesenangan dak. Kadang-kadang pemimpin dah dalam pas kita boleh tengok, kadang-kadang tiada ketahanan. Kadang-kadang hati halus, gurau sikit berasa hati dah.
Sebab itu dulu kadang-kadang dah lapar ni suruh dia atas kasar. Sebab apa? Dia kata takut kita tak tahan, kayak dia orang perling nganyi sikit dia rasa hati. Sebab itu kadang-kadang kasar tu satu hal. Sebab itu Rasulullah pergi awal dilatih dengan badui luar daripada kota Mekah, sebab badui yang tahunya kasar. Dia boleh tahan dengan kasar tersebut. Ni gua spek sikit-sikit rasa hati lalu mbah baik malah jadi alipah. Dah ikut mana kita. Jadi ni perlu. Yang keempat antaranya adalah harta kebendaan. Payah juga bang zaman kita ni. Nak pergi suruh ni, nak pergi suruh ni naik kereta. Kereta bukan pakai masuk air, nak ni naik mahal pula. Kena 3-4 kali sebulan dengung. Tu. Bisnes tak ada macam Ustaz Azman, tak apa dia jual kambing. Lepas isi minyak, tapi acak-acak kali dengan kambing-kambing tinggal guk saja. Tu. Orang ingat bila kita pendakwah ni dia ingat makan kayu sugi ke? Tu. Kalau dia panggil penyanyi 3,000 sejam, ustaz tak lihat dia kata zuhud. Ustaz tu apa bukan makan kayu sugi, makan nasi, makan apa kok. Tapi kadang-kadang kalau kita bergantung dengan makhluk ni menyebabkan terhenti kerja kita. Jadi bab ni pun penting dalam hal seperti ini.